Ya. Kita nak sambung cerita pasal scam. Ini peringatan kepada semua penonton Borak Kopitiam sekarang lah. Sebab sekarang ni mungkin ramai orang yang mengambil kesempatan dengan mungkin masalah hidup orang lain. Ya. Lagi-lagi ada juga yang menggunakan terma agama, terma Islamik untuk menipu orang. Ya. So kita nak bersama di talian kita adalah Ustaz Mustafa memasuki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah, sihat Ustaz, ceria-ceria nampak tu. Sihat, alhamdulillah. Okay, Ustaz, kita nak terus kepada tadi yang Haziq kita katakan tentang scammer yang konsepkan Islamik dan sebagainya. Boleh tak Ustaz berikan sedikit pencerahan sedikit? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, saudara Haziq dan semua kru-kru Kopitiam, Borak Kopitiam. Ya. Baik, jadi pertama sekali kita sebut tentang terma Islamik ni. Asasnya biasanya mereka akan gunakan perkataan Islamik lah. Islamik. Ataupun perkataan-perkataan Arab yang mana kalau kita dengar tu rasa macam, oh ini kira betul lah ni. Contohnya kita kata perkataan takaful, ta'awun. Ada juga yang guna perkataan Mekah, Madinah. Ada juga. Betul. Kemudian ada menggunakan perkataan-perkataan terma yang lebih spesifik. Seperti contohnya jual beli salam, tawarruk, tak ada riba. Tu semua tu kita kena hati-hati. Kan? Baik, jadi antaranya juga kalau kita nampak adalah penggunaan ustaz itu sendiri. Ustaz tu memang pakar dalam bab muamalat kewangan Islam. Jadi dia buat macam mana? Dia ambil gambar ustaz tu ataupun pengenalan ataupun tulisan ustaz tu dan kemudian dia letaklah dekat dia punya Facebook ke apa semua dan menyatakan ustaz ni kata dia punya ni bagus, dia kata. Itu juga antaranya lah. Dan juga kalau kita tengok sekarang ni banyak teknik-teknik derma di masjid sebagai contoh. Derma masjid ni dia buat macam mana? Dia masuk, katakanlah dia masuk 3,000 dalam masjid, dalam akaun masjid. Sebenarnya dia tak masuk pun. Dan dia cari pada hari cuti, iaitulah satu Ahad, yang mana AJK masjid tak boleh cek dia punya akaun. Jadi dia kata saya dah masuk ni derma tapi termasuk lebih. Jadi minta tolong transfer balik kepada saya lebih kurang dalam 1,000. Jadi sebenarnya kalau ada masjid yang dah tertipu macam tu. Pernah kena ada macam tu Allah. Ya, ada. Okey, ada satu lagi scam iaitu orang yang meminta bantuan. Okey. Kalau kita sendirilah sebagai seorang pemberi bantuan yang memberi derma, kadang-kadang kita tengok orang tu, orang ni perlukan bantuan ni. Jadi kita bagilah sedekah, kita bagilah derma. Tapi rupanya dia scam, dia kaya, dia ada banyak duit. Dia elok je fizikalnya. Jadi macam mana kita nak bezakan orang tu adalah yang memerlukan bantuan ataupun orang tu yang menipu memerlukan bantuan? Okey, pertama sekali di sini, kalau dia badan tertentu, contohnya macam pengurusan tahfiz, rumah asnaf, kemudian mungkin rumah anak yatim dan sebagainya, pertama kita kena pastikan bahawa dia ni berdaftar dengan JKM ataupun berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Sebab kadang-kadang bila mana mereka rasa nak derma tu, jadi tak sempat dah nak semak nak apa semua tu. Kalau boleh sebelum derma tu kita kata tak apa, minta nombor akaun dan sebagainya dan kemudian saya akan insya-Allah akan masukkan kemudian. Itu dia punya kaedah. Jangan terus masuk. Jangan terus bagi. Itu kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, kita kena tahu bahawa biasanya mereka ni nak masuk cepat. Tolong masuk cepat. Tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Nanti kalau dia kata kalau lewat nanti terlepas peluang dapat pahala bulan Ramadan contohnya kan. Ataupun contoh dia kata kalau kita tak buat ni kata nanti tak dapat hidayah daripada Allah dan macam-macam lah. Itu semua terma Islamik tu. Kan. Dan kemudian dia juga selalu follow up sentiasa tiap-tiap hari. Itu antara ciri-ciri lah yang kalau kita boleh tengok. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah berkenaan dengan ni kutipan tabung. Ni hati-hati. Musim PKP ataupun masa PKP ni tak ada lah. Tapi sebelum dan selepas PKP ni selalu. Contohnya di mana? Di pasar malam, di tepi-tepi jalan kan selalu nampak tu. Di tempat-tempat tertentu. Jadi sebenarnya kalau ikut arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri, boleh dikatakan setiap negeri, mesti ada surat bertulis dan tak boleh memungut kita kata kutipan dana ataupun derma tu di tempat-tempat awam. Termasuklah juga di masjid. Ni ramai orang tak tahu ni. Sebenarnya ya? Ya, sebenarnya tak dibenarkan. Dia kena ada surat rasmi dan kena ada badan-badan tertentu saja yang dibenarkan yang diluluskan oleh Jabatan Agama. Itu dia punya kaedah dia. Baik, kemudian ni yang keempat,
kekurangan penyelidikan. Maksudnya kita kurang nak semak balik, nak tengok balik, just kita bagi saja. Ni satu benda yang kita perlu perhatikan. Sebab ramai setengah orang, mereka kata kita nak pahala je Ustaz. Contohnya kan, betul tak? Betul tu. Tapi hakikat sebenarnya, ya, kita bagi tu memang dapat pahala. Tapi daripada sudut yang lain, saluran kita tu tak tepat, tak betul kepada yang sepatutnya ataupun diberikan kepada orang yang sepatutnya. Jadi sebab tu kena hati-hati. Ini antara ringkas lah. Macam mana kita nak kena pasti yang berkaitan dengan menyamar sebagai sekolah tahfiz, sebagai pusat asnaf dan sebagainya. Maka ada beberapa ciri yang saya bagikan tu. Ya, kalau tadi kita cerita pasal orang yang bagi derma kan. Ustaz, saya nak tanya juga Ustaz, kan contohnya kita kan biasa kalau kita menderma ni adalah kita pahalanya kita dah yakin dengan Allah Taala yang bagi. Tapi cuma kalau kita ni memang kita tak kisahlah, okey, kau ni buat apa jahat ke apa, kita memang patut ke just bagi saja biar dia tanggung sendiri ke, ataupun kita kena maklumkan juga yang kita tak nak sokong langsung benda yang derma-derma ni semuanya. Boleh ke macam tu Ustaz? Okey, pertama sekali kita kata begini. Kalaulah dia ni daripada sudut kita sebagai satu orang Muslim, satu orang yang nak bagi sebab kita nak buat pelaburan akhirat ni. Betul. Jadi bila sebut pelaburan akhirat, kita nak pasti betul saluran yang kita bagikan itu betul-betul pergi kepada tempat yang sepatutnya. Jadi itu dia punya konsep yang pertama. Ada pun setengah-setengah orang sebab dia kadang-kadang bagi tu RM1, RM2 dia tak berkira sangat. Kan? Tapi kalau RM100, kalau RM50, RM20, yang tu pertama sekali saya minta tolong kita selidik dulu. Tak apa, kita tangguh nak derma tu, kita selidik dulu benar, tepat, baru kita boleh salurkan. Adapun pahala insya-Allah dapat dah. Cuma orang yang membuat penipuan itu dia kira sebagai satu dosa. Sebab tu Nabi sebut man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu dia bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau macam satu lagi situasi Ustaz di mana kita tahulah, kita mungkin tahu yang orang minta derma tu menipu. Kan, tapi kita sebagai pemberi derma ni kita kata tak apalah, aku ikhlas bagi ni, itu dosa dia tanggungllah. Itu situasinya. Tapi bila kita betul-betul dah sedar yang kita ditipu, adakah kita boleh minta balik duit tu? Bagi balik saya duit tersebut. Okey, pertama sekali biasanya memang takkan dapat minta balik lah, memang dah hilang terus. Sebab tu ni satu benda yang kita perlu ni, sebab sekarang ni kalau kita tengok bukan hanya dulu kita selalu dengar jenayah kolar putih kan. Betul. White collar. Sekarang jenayah kopiah putih. Kebetulan kopiah saya putih ni, kalau saya tak berjenayah lah. Tu kena hati-hati tu. Jadi bila mana dalam keadaan yang seperti tu, pertama sekali kita kata kalau dapat jumpa dia kena pulangkan balik sebab dia menipu. Okey. Sebab tu minta maaf lah saya sebut, kadang-kadang orang yang menipu ni dia rasa dia selamat dekat dunia. Sebenarnya untuk mengampunkan dosa dia tu dia kena pulang balik duit tu. Tak cukup dia pergi umrah, tak cukup dia sembahyang tarawih, contohnya 80 rakaat kan, dia minta ampun pada Allah kan. Tak cukup, dia kena pulangkan balik. Hak tu dia kena pulangkan balik. Itu sebenarnya yang Islam ajar pada kita. Kalau dosa kita dengan Allah, kita boleh direct terus. Kita minta ampun dengan Allah, tapi dosa dengan manusia wajib, kata Imam Nawawi rahimahullah, untuk kita pulangkan hak ataupun memohon kemaafan kepada orang yang kita telah ambil hak itu. Jadi secara asalnya dia kena pulang, orang yang ambil itu. Tapi bagi kita, kalau kita kata nak halalkan, tak ada masalah lah. Tapi contoh kalau kita kata tak halal kan? Kita katalah, saya tak halalkan. Kalau tak halal tu jadi macam mana? Yang tu ceritanya tuntutan dia dekat akhirat nanti. Lagi teruk tu ya. dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, nanti kita akan ada transfer pahala dan transfer dosa dekat akhirat. Bahaya tu. Biasa orang transfer duit kan. Terus takut Anwar Afiq kat sini. Bila mana satu orang tu ada itulah. Sebab dia banyak kali menipu saya Ustaz. Bukan demikian, dia kena tahu. Tapi Ustaz, saya rasa memang betul. Kena pastikan betul-betul. Mungkin agak delay sikit. Delay sikit. Okey. Alright, okey Ustaz. Kita dah tahu dah kalau orang yang nak halalkan tu tak apalah, itu antara dia dengan orang tersebutlah kan, dia nak halalkan. Yang kata haram tadi macam Ustaz kata, mencari di akhirat. Tapi macam mana pula dengan mereka yang mangsa penipuan ni kan, dia nak menuntut kembali hak mereka bukan di akhirat tapi di dunia ni. Sebab kadang-kadang macam Ustaz cakap tadi, bukan RM1, bukan RM2, tapi RM100 ke RM200. Benda tu memberikan efek kepada hidup seseorang tu. Jadi macam mana untuk dia membuat aduan ke, untuk dia kembalikan balik hak dia?
Okey, pertama kita sebut di bank negara dia punya, tak silap saya, di blok D. Blok D di bank negara, maka di situ boleh buat aduan, boleh berbincang bila mana terkenalah dalam berkaitan dengan urusan yang melibatkan kewangan, skema ataupun penipuan ini. Tapi sebenarnya kebiasaannya memang tak dapat. Kan? Kebiasaannya memang tak dapat. Sebab apa? Sebab biasa orang nak menipu ni, dia sukarlah untuk ada balik rasa nak pulang semula ke, rasa nak bertaubat apa. Takkan nak mengaku je. Peringkat awal tu kita kena berhati-hati sungguh. Kena berhati betul-betul sebab kita cari duit ni bukan senang. Payah. Berhujan panas, kadang balik siang pagi kan, balik malam, pergi keluar malam balik malam, pagi, keluar pagi balik malam. Jadi kena hati-hati betul. Setiap duit yang kita nak bagikan tu dibimbangi apa? Dibimbangi kita rasa nak melabur dapat pahala, tapi yang kita dapat lebur bukan melabur. Tu hati-hati. Okey, faham. Ustaz, kalau Jasna, boleh tak Ustaz kongsikan secara asasnya lah, kalau seandainya orang itu ingin memberikan sedekah, apakah yang sebenarnya perlu pada seseorang itu untuk menyampaikan sedekah? Sebab kadang-kadang kita akan confuse, perlukah sebenarnya jumlah tu yang penting? Ada apa yang penting ketika nak memberikan sedekah tu? Boleh tak Ustaz kongsikan? Okey. Pertama sekali, daripada sudut sedekah ni, alhamdulillah, masyarakat kita ni insya-Allah masyarakat yang suka bersedekah. Jadi daripada sudut tu, dia bukan daripada sudut berapa jumlah, berapa yang dia keluarkan untuk bersedekah, tapi daripada sudut yang pertama, keikhlasan dia lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dia mengungkit-ungkit sedekah. Katalah contoh, katalah dia dah confirm ataupun dah tahu dah orang yang mana menipu dia tu takkan dapat pulang balik. Maka dia sentiasa akan ingat. Betul. Akhirnya dia akan dapat tuntut dekat akhirat. Dia ada dua cara. Nak tuntut dekat akhirat ke nak dapat pahala dekat dunia? Ataupun dapat pahala dekat akhirat. Itu boleh juga tu. Kalau nak dapat pahala, contohnya kita niat bersedekah, maka kita biarkan saja dan pada waktu tu kita niat dengan ikhlas, menderma, dan insya-Allah Allah akan beri pahala. Tapi kalau kita rasa saya tak kira, saya nak tuntut dekat akhirat juga, maka orang tu bernasib malang lah dekat akhirat nanti yang tipu dia tu. Okey, tapi untuk pemberi sedekah tu lagi satu Ustaz, mungkin kita kena ada sedikit rasa was-was. Kan, kalau kita nak bagi sedekah kepada seseorang, bukannya kita nak fikir buruk pasal seseorang, bukan. Tapi mungkin kita harus ada sedikit rasa was-was dekat dalam diri untuk kita berhati-hati. Adakah harus kita ada perasaan sebegitu, Ustaz? Ataupun untuk sedekah ni kita harus bersangka baik, husnuzon saja? Okey, satu persoalan yang sangat baik. Pertama kita sebut, dalam Islam ni dia ada konsep, khusus dalam mazhab Imam Syafi'i dipanggil ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya berjaga-jaga, berhati-hati. Baik, itu dia punya konsep dia. Jadi bila kita sebutkan, boleh tak kita ada syak, sangka ataupun kita kata ada perasaan yang tak berapa elok kepada orang yang kita nak bagi derma tu. Yeah. Okey, yang pertama sekali, untuk kita jaga diri kita, daripada membagi tu kita rasa dalam keadaan was-was ataupun syak tu, dia tak menjadi dosa. Dia tak menjadi dosa. Tapi kalau kita kata, dia ni confirm menipu ni, tengok janggut dia panjang ni, kopiah besar, yang tu boleh jadi berdosa kita tu sebab sangka buruk. Okay. Sebab sangka buruk. Tapi kalau hanya sekadar kita nak bagi, rasa sanksi pula nak bagi, cek dululah, yang tu tak ada masalah daripada sudut Islam. Okey, jangan sampai memfitnah lah. Jadi Ustaz, yang sebagai yang terakhir, boleh tak Ustaz kongsikan amalan yang boleh buat untuk kita dilindungi ataupun dijauhi langsung daripada scam-scammer ni? Ada tak? Okey, yang pertama sekali kita sebut, sebab tu kita kata dalam kita punya hashtag kan, kita jaga kita kan. Betul. Antara yang penting juga, kita jaga duit kita. Itu penting juga tu. Kita kena jaga duit kita. Jadi hati-hati bila mana kita nak memberi, dan kemudian daripada sudut, sebab orang ni kadang-kadang bila dia dah terhantuk baru tengadah kan. Baru dia nak cari, baru dia nak dedah. Sebab tu kita kata hati-hati. Sebab gitu juga saya sukalah kalau nak sentuh sedikit tentang pelaburan yang online sekarang ni pun kena hati-hati juga. Betul. Nak kena tengok betul-betul siapakah dia. Antara ciri-ciri juga kalau kita boleh ringkaskan, antaranya adalah menjanjikan keuntungan tetap dan keuntungan tak masuk akal. Itu hati-hati tu. Kemudian juga antaranya dia kata, kami punya syarikat ni, pelaburan kami ni bukan dalam negara, di luar negara. Itu pun kena hati-hati tu. Maknanya dia nak tutup dia punya kesalahan.
Ya, dia nak tutup dia punya kesalahan. Dan kemudian dia kata dia ada penasihat syariah. Dia ada penasihat syariah. Penasihat syariah ni, dia mestilah orang yang betul-betul pakar dalam keuangan Islam tu. Dia tak boleh hanya pendakwah ke penceramah ke, tak boleh. Dia mesti yang pakar betul-betul. Dan dia dikenal pasti memang dalam bidang berkaitan dengan muamalat dan juga berkaitan dengan ekonomi Islam. Itu antaranya. Jadi kena hati betul-betul. Jadi saya sukalah kalau nak katakan daripada sudut asasnya, berhati-hatilah dalam kita berjual beli ataupun khususnya melabur dan sebagainya, maka tengok kepada ciri-ciri. Sebab tu bank negara ada keluarkan cara kaedah skema dia macam mana. Kalau daripada sudut saham, itu diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia, boleh tengok ada update setiap Mei dan November. Setiap Mei dan November pada setiap tahun akan keluar list-list saham yang patuh syariah dan insya-Allah dia tak menipu. Itu antara caralah macam mana kita nak tengok. Dan juga daripada sudut yang lain, kita kena pastikan juga, kena semak siapakah yang kita nak melabur tu, daripada sudut dia punya manager dia, board of director dia, siapa dia punya CEO, semua tu kena pasti tengok betul-betul. Sebab kadang-kadang perkara itu boleh mengelabui mata kita. Jadi hati-hati, duit kita jaga kita jaga juga duit kita. Hati-hati. Wow, saya sebenarnya suka dengan penjelasan Ustaz Mustafa ni sebab kita membuatkan kita untuk berfikir sebelum kita bertindak. Betul. Kan? Membuatkan kita untuk berhati-hati. Jadi Ustaz Mustafa sebenarnya tak cukup masa kita ni. Tapi itulah, biasalah masa ni selalu menceburui kita. Ya. Jadi Ustaz, kita ucapkan terima kasih di atas nasihat-nasihat yang diberikan berkaitan dengan skema dan juga menjaga kewangan. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita di Borak Kopitiam. InsyaAllah kita jumpa Sama-sama lagi kat luar. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu lagi wabarakatuh. Zik, sebenarnya kalau kita nak hindar kita ada amalan untuk kita jauhi daripada orang-orang ini adalah kita baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Antara satu doa yang mudahlah untuk kita elak daripada kezaliman, apa-apa sajalah.